Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 4 April bersama saya Khadijah Faisal dan jurubahasa isyarat Ahmad Hafiz Azamuddin. Berikut tajuk utama malam ini. Kupang beracun dicemari biotoksin berbahaya. Penduduk Gaza tanam sayur atasi kebuluran. Kejadian keracunan memakan kupang di Port Dickson baru-baru ini bukan disebabkan pencemaran. Sebaliknya, analisis makmal yang dijalankan Pusat Biosecurity Perikanan Kuala Lumpur mengesahkan kupang berkenaan telah dicemari biotoksin berbahaya dan tidak selamat dimakan. Timbalan Ketua Pengarah Perikanan Pengurusan Jabatan Perikanan Malaysia, Wan Muhammad Aznan Abdullah berkata, sampel air dan kupang di perairan berkenaan mengandungi 3 alga berbahaya. Menurut Wan Muhammad Aznan, perairan Port Dickson khususnya di kawasan Sungai Sekawang dan Kampung Teluk di Pasir Panjang mengandungi alga spesies Porocentrum, Alexandrium dan Pseudonica. Beliau berkata cuaca panas terik menjadi faktor alga berbahaya itu membiak dengan cepat. Jabatan akan meneruskan pemantauan berterusan untuk melakukan pengujian secara berkala mengikut standard operasi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan sehingga kepadatan sel ke dalam air berkurangan dan biotoksin dalam isi kupang tidak dikesan. Jabatan menyarankan bahawa kupang tidak selamat dimakan, itu kerang-karangan di perairan tidak selamat dimakan, dan kita menyarankan supaya masyarakat tidak mengambil kerang-karangan di Port Dickson. Tambahnya, buat masa ini, Jabatan Perikanan akan melakukan penguatkuasaan tidak membenarkan kerang-kerangan dikeluarkan dan dijual di Port Dickson. Jelas beliau larangan mengambil kerang-kerangan seperti kupang, lokan, kerang dan lala mengambil semasa kira-kira 20 hari bagi analisis berikutnya untuk memastikan kerangan itu selamat dimakan. Bagaimanapun katanya, ketika ini ikan lain selamat dimakan. Beliau mengulas berhubung kes keracunan makanan disyaki berpunca daripada kupang dari perairan Port Dickson. Selepas 8 individu dimasukkan ke hospital dengan 2 daripadanya dirawat di unit rawatan rapi ICU baru-baru ini. Tambahnya lagi, susulan kejadian itu, pihaknya telah membuat kajian sampel bagi kerangan di perairan Melaka dan Johor. Setakat ini katanya kejadian itu hanya berlaku di Port Dickson dan pertama kali berlaku di daerah itu. Surah Al-Jumu'ah diangkat sebagai surah pilihan pada World Quran Hour tahun ini. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan, pemilihan surah Al-Jumu'ah tepat kerana mempunyai intipati dan makna mendalam, terutama dalam usaha memupuk perpaduan dan keharmonian. Surah Al-Jumu'ah ini sangat tepat kerana surah Al-Jumu'ah ini mengajak kepada semua kepada beberapa perkara, dan surah Al-Jumu'ah ini yang bermakna perhimpunan, maka kita kena mengambil pengajaran daripadanya. Di antaranya kita perlu tazkiyah, kita tadabbur dan juga ta'limul kitab dan juga hikmah. Dan ini di antara makna dan tersirat dan juga anjuran yang dibuat di dalam surah Al-Jumu'ah itu sendiri. Sementara itu, pengasas Yayasan Warisan Ummah Ikhlas Datuk Husamuddin Yaakob berkata, penganjuran World Quran Hour kali ini membawa tema Ummah Grand Reset. Grand Reset ni mana semua kita kena reset. Kita tengok dalam masa seminggu, dalam bulan puasa pun kita tengok bergaduh. Cara sama kita bergaduh tentang yang isu-isu macam-macam lah. Jadi it's high time orang Islam sedar yang kita sebenarnya dah jauh terpesong daripada apa yang agama kita ajar. Raja Permaisuri Agong Raja Zahri Sofia berkenan berangkat hadir dan mengambil bahagian dalam World Quran Hour 2024. Baginda tiba jam 11.45 pagi sebelum majlis bermula tepat jam 12.30 hari. World Quran Hour 2024 disiarkan secara langsung menerusi 6 stesen televisyen termasuk TV Al-Hijrah. Ia turut berlangsung di 8 lokasi di 6 negara lain iaitu Singapura, Brunei, Indonesia, Bangladesh, Thailand dan Arab Saudi.
Sementara itu, mengulas mengenai dakwaan kononnya tiada penganjuran pertandingan tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan dan antarabangsa tahun ini, Dr. Zulkifli Hasan menegaskan agar orang ramai menghentikan penyebaran maklumat palsu dan fokus kepada 10 malam terakhir Ramadan. Jelasnya, pertandingan berprestij itu akan terus diadakan setiap tahun seperti biasa dan menjadi program besar negara. Apa yang saya boleh katakan kepada semua rakyat Malaysia, semak dahulu maklumat agar maklumat yang diterima itu adalah maklumat yang sahih, dan kepada mereka yang suka menyebarkan maklumat palsu itu, maka insaflah dalam bulan Ramadan ini. Harap-harap yang paling penting sekarang ini kita cuba untuk memupuk perpaduan dan terus fokus kepada ibadah 10 hari. Moga-moga kita mendapat Lailatul Qadar. Sejak beberapa hari lepas timbul dakwaan dari netizen kononnya kerajaan tidak lagi menganjurkan pertandingan tilawah Al-Quran dan hanya fokus kepada penganjuran konsert. Mesyuarat Kewangan Negara bersetuju menambah baik peruntukan pemberian kerajaan persekutuan kepada negeri sebanyak 8.9 bilion ringgit tahun ini berbanding 8.3 bilion ringgit tahun lalu dan 8.1 bilion ringgit pada 2022. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peningkatan pemberian melibatkan kesemua negeri akan diberi secara serentak. Beliau berharap kerajaan negeri menggunakan sepenuhnya pemberian itu untuk menjamin kemaslahatan rakyat dan merancangkan pembangunan negeri. Dalam kenyataan yang dikeluarkan, beliau berkata penambahbaikan pemberian itu antaranya membabitkan peningkatan penyelenggaraan jalan negeri kepada 5.4 bilion ringgit berbanding 5.2 bilion ringgit tahun lalu. Tambahnya, ia juga membabitkan pemberian berdasarkan tahap pembangunan ekonomi, infrastruktur dan kesejahteraan hidup tahap sebanyak 400 juta ringgit. Selain itu, katanya pemberian pindahan fiskal ekologi EFT dinaikkan kepada 200 juta ringgit berbanding 150 juta ringgit pada 2023, manakala penambahan pemberian khas setahunan kepada Sarawak dan Sabah meningkat kepada 300 juta ringgit berbanding 145.7 juta ringgit tahun lalu. Jelas Datuk Seri Anwar, penambahbaikan itu dapat memberi manfaat langsung kepada semua rakyat Malaysia berlandaskan prinsip manusiawi dan rahmatan lil alamin yang membentuk kerangka ekonomi madani. Terdahulu, Perdana Menteri mempengerusikan mesyuarat terbabit yang turut dihadiri Menteri Besar serta Ketua Menteri. Kerajaan bersetuju menamatkan perkhidmatan Agensi Pengendali Permohonan Visa Malaysia APPVM bermula dengan Bangladesh pada 1 Januari lalu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, penamatan bagi lain-lain negara sumber termasuk 2 negara bukan sumber iaitu Singapura dan Hong Kong akan dibuat pada 31 Mei depan. Manakala bagi China pula akan dibuat pada 31 Disember nanti. Objektif utama penamatan ini adalah untuk mempertingkatkan kecekapan proses pengambilan pekerja asing dengan mengurangkan lapisan birokrasi yang tidak memberi nilai tambah pada kerajaan. Selain daripada itu, majikan tidak lagi dibebankan dengan kos yang perlu dibayar kepada ejen pengendali visa asing ini. Menurut beliau, keputusan itu berpandukan 4 prinsip, iaitu mengurangkan kos migrasi, mempercepatkan proses pengurusan pekerja asing, memastikan kebajikan pekerja asing terjaga dan memastikan kepentingan majikan terpelihara. Jelasnya, permohonan visa kini bergantung sepenuhnya kepada majikan apabila mereka telah diberi akses ID untuk membuat permohonan itu bagi kategori pekerja asing. Tambahnya, berdasarkan rekod Jabatan Immigration, proses permohonan visa hanya memakan masa 3 hingga 4 hari sahaja. Jabatan Alam Sekitar JAS mengeluarkan 39 kompaun berjumlah RM78,000 susulan pemeriksaan ke atas 203 premis industri dalam Ops Gempur Raya 2024 di seluruh negara bagi tempoh 17 Mac hingga semalam. Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Ahmad berkata, kompaun dikeluarkan melibatkan pelbagai pelanggaran peraturan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, AKAS 1974 dan peraturan-peraturan di bawahnya. Kalau kita tengok untuk Ops Gempur Raya, 203 premis telah diperiksa. Sebanyak 39 telah dikenakan kompaun.
notis arahan 50, penahanan operasi 5 dan ada 3 kertas siasatan yang sedang disediakan untuk tujuan pendakwaan. Jadi ada 97 tindakan semua daripada 203 premis yang diperiksa. So agak tinggilah dia punya kadar tu. Tambahnya, Ops Gempur Raya 2024 merupakan usaha berterusan JAS dalam mencegah berlakunya insiden pencemaran alam sekitar, khususnya pencemaran air pada musim perayaan. Katanya operasi ini juga bertujuan untuk mengesan aktiviti berisiko menyebabkan pencemaran alam sekitar seperti pelepasan efluen perindustrian tidak terawat, pelupusan haram buangan terjadual serta pembakaran terbuka. Sementara itu, ujarnya JAS akan terus menjalankan penguatkuasaan AKAS 1974 bagi memastikan kualiti alam sekitar tidak terjejas walaupun aktiviti perindustrian pesat membangun. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas berakhir Ops Gempur Raya 2024 yang diketuai Ketua Pengarah JAS Datuk Wan Abdul Latif Wan Jaafar di sekitar Shah Alam pagi tadi. Mari sama-sama kita contohi akhlak terpuji baginda sallallahu alaihi wasallam dengan menjadi mukmin yang paling pemurah khususnya dalam Ramadan. Riwayat Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang paling pemurah dan menjadi lebih pemurah pada bulan Ramadan. Mari berwakaf kepada pembinaan kompleks tahfiz anak-anak muallaf yang pertama di Malaysia dengan nilaian RM350 per kaki persegi sebagai bekalan saham pahala di akhirat kelak. Kematian pekerja kemanusiaan angkara Israel tertinggi di dunia. Alhamdulillah, bertemu kembali perkembangan luar negara. Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh berkata Israel terus melengah-lengahkan gencatan senjata di Gaza selain berdegil untuk tidak memperdulikan tuntutan Palestin bagi menamatkan perang serta berundur dari Gaza. فلا زال الاحتلال الصهيوني يراوغ ويتعنت ولا يستجيب لمطالبنا العادلة من أجل وقف الحرب والعدوان لأن حكومة الاحتلال مصرة على استمرار هذا العدوان. Sementara itu, Bank Dunia dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dengan sokongan Kesatuan Eropah menganggarkan kerosakan infrastruktur penting di Gaza kira-kira $18.5 bilion Amerika. Kos kerosakan adalah bersamaan dengan 97% daripada gabungan keluaran dalam negara kasar KDNK Tebing Barat dan Gaza pada tahun 2022. Dalam pada itu, penduduk terpaksa bermalam di bulatan Kuwait demi seguni gandum. نايم في الكويت عشان اروح بالكيسات وغير هيك تلوحت عشان اخذ تلوحت بس الحمد لله شكرا لكل واحد بيساعد قطاع غزه. كنا رايحين نجيب طحين وإلنا يومين قاعدين على الحاجز هنا فبنلاقي معنا ايش انه احنا الطحين بتاخر في جيبانه وكثره الناس الطحين بكفهاش والاشي مش على قد طحين يجيبوا يعني في كمان اشي كثير ناقص الخضروات واللحوم وحاجات ثانيه يعني زي مثلا البقوليات العدس والحمص. Angka kematian pekerja bantuan di Semenanjung Gaza akibat serangan tentera Israel lebih tinggi berbanding yang terkorban di seluruh dunia dalam tempoh 30 tahun lalu. Menurut laporan Pangkalan Data Keselamatan Pekerja Bantuan AWSD, sejak 7 Oktober, sekurang-kurangnya 203 pekerja bantuan terbunuh dalam serangan Israel. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres berkata keadaan itu tidak wajar. Badan Amal Makanan yang berpangkalan di Amerika Syarikat AS, World Central Kitchen WCK, mengesahkan 7 pekerja bantuan kemanusiaannya terbunuh dalam serangan Israel pada Isnin di Semenanjung Gaza. Pekerja terbabit adalah warga Australia, Poland, United Kingdom dan Palestin serta 2 warga negara Amerika Syarikat Kanada. PBB berkata ia menangguhkan pergerakan pada waktu malam untuk kaki tangannya sekurang-kurangnya 40 jam selepas serangan itu, manakala Kanada mengecam serangan ke atas pekerja bantuan WCK dan menuntut siasatan penuh. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pula menuntut accountability daripada Israel berhubung insiden itu, manakala Menteri Luar Poland Radoslaw Sikorski segera menghubungi Duta Israel dan menuntut penjelasan.
Penduduk Gaza yang sedang berdepan kebuluran sanggup melakukan apa sahaja asalkan perut mereka berisi. Antaranya Khalid Kamil Al-Shukri yang menjadikan halaman rumah seluas 200 meter persegi sebagai kebun sayur. Penduduk kejiranan Al-Tufah di Gaza City ini mula bercucuk tanam sejak rumah jirannya dibom tentera udara Israel. Khalid Kamil menanam pelbagai jenis sayuran seperti bayam, chard, tomato, arugula dan loba. Menurutnya dengan tanaman tersebut bukan sahaja dapat mengurangkan perbelanjaan makanan seharian, malah boleh mengelak mereka dari kebuluran. أنا بعتني في أرضي بعد ما انقصفت ده بيت جيراني وتضررت كتير وهي المورد الوحيد لأكلي وشربي والحمد لله انجزت كتير حاسس إن تعبي ما راحش خسارة وزرعت جميع أنواع الخضار وبعتاش منها لأنه الوضع صعب في مدينة غزة ولولا هذا تعبي أنا لقيت للمجاعة عندي أثرت كتير بالنسبة لباقي السكان. Katanya sumber makanan hariannya datang dari kebun kecil itu. Isteri dan anak Khalid Kamil turut membantunya mengusahakan tanaman tersebut. انقصفت أرضنا وكانت كلها ركام ودمار يعني احنا اشتغلناها بإيدينا وزبطناها مع والدي رغم إنه والدي يعني مريض ومعاه ظروف وبيقدرش يعني يشتغل كتير ويروح ويجي وبيتعب من الشغل هذا. احنا ساعدناه أنا وأمي وخواتي، نزلنا على الأرض وطلعنا البذور من الرمل وشلنا الركام. Memaknakan Ramadan dengan memberi. Penderitaan rakyat Gaza sudah tidak terperi. Sekelip mata hilang apa yang mereka miliki. Dari harta benda, sanak saudara hinggalah nyawa-nyawa yang mereka kasihi, semuanya hilang depan mata mereka sendiri. Jom bersama-sama kami memaknakan Ramadan kali ini dengan memberi bantu Gaza dan Yaman seikhlas hati. Mereka benar-benar menanti bantuan dari anda yang murah hati. Alhamdulillah bertemu kembali. 3 pertubuhan bukan kerajaan NGO yang bergiat aktif dalam negara menerima anugerah Abdul Rahman bin Auf Awards 2024. Menurut pengasas aplikasi The Nur, Muhammad Izairi Yamin, majlis itu dianjurkan bagi mengiktiraf usaha telus NGO dalam mengagih sumbangan yang telah diraih demi kebajikan golongan memerlukan. Event pada malam ini adalah award event yang sangat spesifik untuk NGO tempatan yang telah banyak bertungkus lumus memberikan bantuan kepada golongan-golongan yang memerlukan, asnaf, urban poor dan sebagainya. Ya. Jadi kami lihat dengan banyak isu-isu yang berada pada masa sekarang kerana ada pihak-pihak yang mungkin tidak percayakan NGO. Jadi kami telah memulakan langkah untuk memperkasakan dan memberikan public confidence again kepada NGO yang memang telus. Jelas Muhammad Izairi, anugerah itu dinilai melalui undian pengguna aplikasinya selain ketelusan lampiran audit penggunaan dan agihan sumbangan. Organisasi yang menerima pengiktirafan bersyukur dan menjadikannya batu loncatan untuk terus aktif demi amanah dan tanggungjawab kepada masyarakat. Untuk kita yang kita fund, kita sangat rasa kita dapat recognition yang macam kita selama ni kita bekerja, memang bekerja dapat gaji, tapi maksudnya kita nak dikenali, nak transparency donation tu sendiri nak dikenali. Macam mana kita fund bekerja, siapa kita fund, apa yang kita fund boleh tolong orang ramai. Saya ingin mengambil kesempatan mengucapkan syukur dan terima kasih kepada penganjur, The Nur dan seterusnya setiap pejuang-pejuang wakaf
anak-anak yatim yang berusaha keras memastikan anak-anak yatim bukan saja di Malaysia, malahan di seluruh rantau Asia terbela. Semoga dengan adanya pengiktirafan ini akan lebih ramai lagi ataupun lebih banyak lagi NGO di seluruh Malaysia ini dapat bergerak, dapat sama-sama melaksanakan tanggungjawab untuk memberikan manfaat. Dalam majlis sama, sumbangan RM70,000 diberikan kepada Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim Malaysia Peyatim sebagai sebahagian daripada kempen sedekah Denur bersempena Ramadan. Sementara itu, Muhammad Izairi berkata, untuk memperkasa aplikasi Denur, pihaknya akan bekerjasama dengan beberapa badan NGO sekaligus mewujudkan lebih banyak fungsi baharu, antaranya penggunaan kecerdasan buatan AI bagi menjawab kemusykilan agama. Bank Simpanan Nasional BSN memperkenalkan BSN Wearable yang berfungsi sebagai pengganti dompet atau kad debit khusus kepada pelajar sekolah. Ketua Eksekutif BSN J. Khairil Jeremy berkata, penggunaan peranti tanpa sentuh itu tidak hanya terhad di sekolah sahaja, malah boleh digunakan di mana-mana pos terminal seperti pusat beli belah dan restoran. BSN juga telah memperkenalkan sebuah alat peranti iaitu BSN Wearable yang berfungsi sebagai pengganti kepada dompet atau kad debit untuk para pelajar sekolah. So tak perlu lagi bawa kad debit ataupun cash, hanya perlu pakai wearable ataupun bracelet yang kami sediakan dan terus tap kepada device untuk membuat pembayaran. Selain selamat digunakan, peranti ini juga memudahkan urusan perbelanjaan harian para pelajar di sekolah. J berkata BSN Wearable kini telah digunakan di 149 sekolah yang mengambil bahagian dalam program sekolah tanpa tunai BSN di seluruh negara sejak dilancarkan Februari lalu. Beliau berkata antara sekolah yang telah mula menggunakan BSN Wearable ialah MRSM Alo Gajah Melaka, SMK Putrajaya Presin 161 Putrajaya, Sekolah Agama Menengah Bestari Subang Jaya Selangor dan MRSM Lenggong di Perak. Sementara itu, BSN turut memperkenalkan produk simpanan patuh syariah khas untuk pelajar sekolah rendah dan menengah iaitu BSN EduSave I dengan deposit minimum RM50. Menerusi produk berkenaan, pelajar dapat menikmati kadar keuntungan yang lebih tinggi berbanding simpanan biasa. Terdahulu, BSN dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia KPM meraikan 100 anak yatim golongan asnaf di sekitar Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Pada majlis sama, BSN turut berkongsi mengenai aktiviti tanggungjawab sosial corporate CSR Jom to School. BSN Keeps School in Shape dengan peruntukan sebanyak RM500,000 bagi kerja-kerja membaik pulih dan memperbaharui infrastruktur 25 buah sekolah terpilih di seluruh negara. Pelaburan Hartanah Berhad PHB dan Maybank Asset Management Sdn Bhd MAM mengumumkan agihan pendapatan interim bagi Amanah Hartanah Bumiputera AHB sebanyak 2.50 sen seunit untuk tempoh 6 bulan berakhir 31 Mac 2024. Jumlah itu turut membabitkan pengagihan pendapatan asas sebanyak 2.20 sen seunit dan pengagihan bonus sebanyak 0.30 sen seunit. Melalui kenyataan yang dikeluarkan PHB, bonus akan dibayar kepada 1 juta unit pertama yang dimiliki setiap pemegang unit. Tambahnya, AHB akan membuat pembayaran keseluruhan RM116.6 juta kepada kira-kira 80,000 pemegang unit. Jelasnya, pendapatan pemegang unit tidak hanya dikecualikan daripada cukai tetapi ia juga telah dizakatkan. Agihan pendapatan dalam bentuk wang tunai akan dikreditkan ke akaun bank pemegang unit pada 15 April depan. Ketua Pegawai Eksekutif PHB Muhammad Damsyal Awang Damit berkata jumlah agihan itu menunjukkan strategi pelaburan pihaknya yang kukuh dalam menguruskan portfolio hartanah. Katanya hampir keseluruhan 1 bilion unit tambahan AHB yang diumum Perdana Menteri Oktober tahun lalu telah dilanggan. Jelasnya langganan itu membuktikan kepercayaan pelabur dan kestabilan kepentingan dana pendapatan AHB. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif MAM Muhammad Hishamuddin Hamzah berkata, ekonomi negara dijangka kukuh pada 2024 dan orang ramai digalakkan melabur dalam AHB.
Kementerian Pertahanan melalui Yayasan Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT melaksanakan 3 program bagi membantu kebajikan ahli keluarga anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM. Menterinya Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata program itu termasuk bantuan kewangan untuk anak-anak OKU anggota ATM dan program pendedahan dengan anak syarikat kementerian untuk graduan dalam keluarga ATM. Yayasan menyediakan sebanyak RM300,000 di mana daripada jumlah ini sebanyak RM300,000 akan diberikan kepada anak-anak kategori OKU ataupun anak-anak istimewa. Sama ada yang masih bersekolah atau tidak bersekolah sebanyak RM300 dan bagi mereka yang masuk berada di IPTA, IPTS, anak-anak warga ATM yang istimewa, yang OKU, Yayasan LTAT akan memberi sebanyak RM500 kepada mereka. Selain itu katanya Farman Niaga Berhad, anak syarikat Kementerian Pertahanan akan menyampaikan sumbangan Aidilfitri kepada pelajar sekolah tahfiz dan anak yatim ATM berjumlah RM22,500. Tambahnya Kementerian Pertahanan juga akan melancarkan 2 program pendedahan bersama 2 anak syarikat kementerian iaitu Farman Niaga Berhad dan BH Petrol. Jelasnya 2 program itu memberi peluang kepada graduan anak-anak anggota dan veteran ATM untuk bersedia menempuh alam pekerjaan dan bidang keusahawanan dalam bentuk latihan industri dan penempatan. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis berbuka puasa Menteri Pertahanan bersama pengamal media semalam. Mari bersama membantu Multiracial Reverted Muslims MRM dalam meneruskan tugas para anbiya untuk menyampaikan risalah Islam dan menyebarkannya ke seluruh pelosok dunia. Berikan sokongan anda dengan berinfak melalui butiran yang dipaparkan. Semoga Islam terus subur di dunia dan semoga infak anda digantikan dengan rezeki yang berkat dan melimpah ruah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Everywhere we go, be the best of Muslim. Sekian untuk malam ini. Sebelum berpisah, saksikan sedutan Majlis Khatam Al-Quran kaki tangan TV Al-Hijrah yang dianjurkan Persatuan Sukan, Rekreasi dan Kebajikan TV Al-Hijrah Malaysia pagi tadi. Saya Khadijah Faisal dan Jurubahasa Isyarat Ahmad Hafiz Azamuddin. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menjalani ibadah puasa.